رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masa peluang bagi saya dan juga senang pendengar dapat kita mari nak dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ruangan yang kita jumpa seperti biasa pada petang hari Jumaat setiap minggu, dengan ruangan iaitu walak hadis yang kita nak dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang bersama dengan kitab ataupun salah satu buku yang kita dah kecek pada minggu yang lepas, iaitu kitab yang dinamakan Arba'in Nawawiyah bagi Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, iaitu 40 hadis Imam Nawawi yang kita kenal di masyarakat kita. 40 hadis yang Imam Nawawi himpunkan kitab daripada mabani Islam, hadis-hadis yang agak kata penting di dalam agama Islam dan juga setengah setengah akhlak dan juga adab-adab yang kita insya-Allah akan mempelajari, akan memahamikannya insya-Allah untuk kita dapat beramalkan dengannya. Kerana kita dengan hadis Rasulullah SAW, kita akan dapat ganjaran, kita akan dapat pahala. Dan selain daripada pahala yang kita akan dapat, iaitu Allah Ta'ala akan muka kita, akan berada di muka kita ni, iaitu cahaya seperti mana Rasulullah SAW sebut dalam hadis mutawatir yang ramai daripada kalangan sahabat Nabi SAW riwayatkan hadis ini, iaitu naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah Ta'ala akan memberi cahaya berada di muka satu orang yang dia dengar hadis perkataan Nabi SAW dan dia hafalkannya, dia memahamikannya, dia beramal dengannya, dan juga dia sebar kepada orang-orang yang lain
dan juga dia akan dapat ganjaran seorang demi seorang demi seorang sampai dia mati. Dan juga walaupun dia berada di kubur, hadis yang dia sampai kepada orang lain tu, dia akan dapat pahala kalau dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersama dengan hadis, iaitu kitab Arba'in Nawawiyah. Pada hari ini kita akan nak mari dengar hadis yang pertama daripada kitab ini. Dan hadis pertama daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah hadis pertama kita akan baca, iaitu hadis mengenai dengan niat. Setiap amalan kita, segala amalan kita yang kita buat, sama ada amalan kita yang jadi ibadat, sama ada amalan kita yang jadi adab biasa yang kita buat tiap hari, tetapi dengan niat yang penting. Dengan niatlah jadi tua ciwat, kata kita nak boleh pahala daripada Allah ke tidak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu pertama saya akan baca kepada sedang pendengar, yang mana hadis yang pertama ini agak kata penting, yang mana Imam Nawawi ini letakkan dia pada hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang berbunyi, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Satu peringatan kepada kita apabila kita dengar saya ataupun siapa yang sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, kita turut. Kita banyak salawat. Kita dengar salawat Nabi, kita dengar nama Nabi, kita selalu bersalawat. Kita banyak bersalawat. Kerana satu majlis, misalnya kita dengar satu majlis ini 40 kali ataupun 50 kali yang kita salawat kepada Nabi, kita dengar dan juga kita salawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan salawat kepada kita satu kali. Kita salawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan salawat kepada kita 10 kali. Allah Ta'ala akan salawat kepada kita 10 kali. Kalau kita salawat 50 kali, Allah Ta'ala akan salawat kepada kita 500 kali. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahihul Bukhari, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang salawat ke atas aku, iaitu Nabi, satu kali sahaja, Allah Ta'ala akan salawat ke atas dia 10 kali. Apa salawat Allah kepada hambanya? Iaitu Allah Ta'ala akan sebut nama dia di para malaikat ataupun para orang yang berada, golongan yang berada di atas langit. Iaitu para malaikat yang mulia. Allah Ta'ala akan sebut nama dia Fulan, Muhammad, Ismail. Dia salawat kepada hamba aku, Nabi aku Muhammad. Maka kamu berdoalah kepada dia, beristighfarlah kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis pertama kita dah dengar. Hadis ini iaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang nama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ada sebut dalam kitab Sahih Bukhari dengan lafaz yang penuh, iaitu Umar dengan Nabi baca hadis ini ataupun kata perkataan ini di atas mimbar berkhutbah. Nabi kata bala mana? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Tuk-tuk kangan kenyukapkan cetana. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan juga sesungguhnya bagi setiap orang itu balasan dia tu apa yang dia telah niat. Dia niat balas mana, balasan yang dia nak dapat, balas itulah. Kalau niat baik, baik. Kalau niat tak baik, maka dia dapat balasan yang tidak baik. Faman kanat hijratuhu, sesiapa yang hijrah dia itu ataupun sesiapa yang dia hijrah kepada Allah dan juga Rasulnya,
Fahijratuhu ila Allah rasulih. Dia niat hijrah dia upayuk kerana Allah dan juga Rasul, maka hijrah dia akan kerana Allah dan juga kerana Rasulnya. Dan juga siapa yang hijrah upayuk pindah daripada satu tempat kepada satu tempat, upayukจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อลิดุนยาเพื่อโลกดุนยายุซีบุฮาอยากได้ผลพลอยได้จากโลกดุนยานี้nak boleh dapat benar-benar daripada dunia awimra'atin yang kihuha, ataupun dia hijrah, dia pindah satu tempat pergi kepada satu tempat, niat dia hanya untuk nak dapat kahwin bersama dengan satu orang perempuan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah dia, perpindahan dia, kandang tang dia akan tu seperti mana dia niat pergi kepadanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kita kenal kata hadis mengenai dengan niat, kepentingan niat setiap-tiap orang. Hadis ini kita tengok yang pertama, sebelum kita nak kecek mengenai dengan kelebihan ataupun setanak hadis ini balas mana di dalam agama Islam. Pertama kali kita akan nak kecek mengenai dengan rawi hadis. Orang yang meriwayatkan hadis ini iaitu Umar ibn Khattab. Sebagai khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar jadi khalifah selepas Nabi wafat. Umar ibn Khattab, nama dia sungguh nama apa? Abu Hafsin. Dia bapa kepada Hafs, anak tina dia ni nama Hafs. Kalau kau kita ni ramai yang kita tak nama Hafsah, tetapi anak dia ni Abu Hafsin. Umar ibn Khattab. Umar anak kepada bapa dia yang nama Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qirab bin Razah bin Adi bin Ka'ab Al-Adawi. Ini adalah nasab bagi Umar ibn Khattab, yang mana kalau kita fati kepada nasab Umar ibn Khattab ini, iaitu nasab dia, yang mana nasab dia ini berjumpa ataupun pergi pelaga dengan nasab Nabi kalau tengok, iaitu kepada Adi bin Ka'ab yang jumpa dengan Nabi. Kalau kita ambil nasab Nabi, nasab Umar ibn Khattab mari pelaga, kita akan lihat bahawa nasab Nabi dan juga Umar ni dia jumpa di Ka'ab. Ka'ab bapa kepada Adi Al-Adawi. Nisbah dia Al-Adawi, orang panggil kepada dia Al-Adawi. Dia Umar ibn Khattab. Kita rasanya sedang pendengar ni dah dengar setengah daripada sirah ataupun sejarah dia. Umar, bagaimana dia masuk Islam, dan juga selepas dia masuk Islam, dia tambah kekuatan kepada Islam dan juga Nabi balas mana. Lebih-lebih lagi dalam bidang dakwah Nabi SAW kepada orang lain, orang-orang musyrikin. Umar ibn Khattab, para ulama sejarah, dia kata Umar ibn Khattab ni lahir ataupun wanak 40 tahun belum hijrah Nabi SAW. 40 tahun belum hijrah. Dia wanak di Mekah, besar di Mekah. Dia duduk bawah pelihara bapa dia, Al-Khattab. Bapa dia ni adalah satu orang yang suka bekerja. Dan juga bapa dia ni paksa Umar semua. พ่อของเขามักที่จะให้อุมัรนี่ทำงานสั่งอุมัรนี่เวลาจริงkerja berat-berat. Buat kerja berat-berat. Apabila Umar malah kerja ni, dia marahlah pak dia. Untuk nak buat Umar rajin kerja. Kerja berat benar. Dan juga Umar ni dia belajar, dia ngaji satu bahasa iaitu bahasa Farsi, bahasa Persia. Dan dia ngaji wicha kata su. Pere. Malah mana wicha pere dia. Dia ngaji semenjak budak lagi. Siapa ke dia ni jadi seorang Quraisy. Dia ni adalah Quraisy. Al-Quraisy Al-Adawi. Orang Quraisy Mekah yang hebat di segi pere fandap. Wicha kata su. Pada jahiliah dulu dia adalah orang yang hebat. Itu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, dia dengar bahawa
salah satu orang yang mari nak dakwah yang dinamakan dakwah Islam, yang mana dakwah Islam ini datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah dengar khabar bahawa ada satu orang bawa agama yang baru dan juga membawa kepada masyarakat Quraisy ni pecah. Setengah orang tukar agama daripada Quraisy, menyembah cawit di Raub Kaabah tu, tukar agama pergi masuk Islam tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar nak marah benar lah. Nak marah benar kepada Nabi ataupun nak marah benar kepada Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana Muhammad inilah yang membawakan masyarakat musyrikin pada zaman itu pecah. Pakat menjelawang masuk Islam tu ke agama, pakat pecah wunwai habis dalam sangkum Quraisy. Nabi mari. Maka Umar nak marah benar. Tetapi Umar nak marah kepada Nabi dan juga marah kepada Islam yang datang tu, Nabi doa. Nabi harapkan bahawa di antara dia dengan Umar dengan Al-Hakam bin Hisham ni, Abu Jahal, Nabi haraplah salah satu daripada dua ini minta masuk Islam seorang. Nabi harap, Nabi mikirkan wang wah. Rawang Abu Jahal rumai ke Umar ibn Khattab ni hai mi kon dai konนึงได้รับการได้เข้ารับศาสนาอิสลามแต่ระหว่างสองคนนี้ท่านนบีชอบและรักอยากจะให้หรือปรารถนาอยากจะให้อุมัรอิบน Khattab masuk Islam lebih daripada Abu Jahal lagi. Lalu satu doa yang mana disebut oleh Ibn Hisham dalam kitab sirah dia. Ibn Hisham sebut doa ini yang Nabi harap bahawa insya-Allah salah satu daripada dua ini akan masuk Islam, akan tolong buat Islam, dakwah Islam ni jadi kuat di dalam masyarakat Quraisy sendiri dan juga masyarakat yang mana di Madinah dan juga tempat-tempat yang lain. Maka Nabi doa. Bahkan masa itu sahabat dengar bahawa tahu bahawa Nabi ni harap nak Umar masuk Islam ni, sahabat kata mustahil, pen pamidai tak boleh hadir atau Umar nak masuk Islam. Umar nak soncak Islam tak boleh hadir benar kerana Umar sangat benci kepada Islam sekali. Tetapi Nabi harap, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Doa ni Nabi kata, ya Allah, ขอพระองค์ทรงทำให้การช่วยเหลืออิสลามส่งเสริมอิสลามผลักดันdakwah Islam ini dengan masuk Islam salah satu sama ada Abil Hakam Ibn Hisham iaitu Abu Jahal ataupun Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Allah Ta'ala pilih kepada Umar masuk Islam. Sebelum dia nak masuk Islam, dia marah benar kepada Nabi SAW. Dia pergi pedai, dia cari Nabi SAW. Dia jumpa pada satu sahabat, orang Quraisy juga, yang mana dia telah masuk Islam tapi dia tusuk Islam. Dia takut mudarat, takut dapat mengata antara daripada umat diri dan juga Quraisy yang lain. Masuk Islam yang senyap-senyap. Maka dia tanya kepada sahabat itu, Umar tanya, "Hei Muhammad, hei fulan. Aina Muhammad? Uridu Muhammadan." Mana Muhammad? Aku nak jumpa dengan Muhammad. Muhammad inilah yang datang dan juga wakwi masyarakat Quraisy pecah belah. Umar nak murih benar kepada Nabi SAW. Dia pergi cari dengan Nabi. Tetapi nak kata Islam, Allah Ta'ala hendaki untuk dia nak masuk Islam, dia masuk Islam. Dan juga orang-orang Islam dengar berita bahawa Umar masuk Islam, mereka sangat gembira. Dan juga selepas daripada Umar masuk Islam, menambahkan kekuatan kepada Islam dan juga dakwah Islam yang diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar ibn Khattab yang kita nak memberitahu mengenai dengan sirah dia secara ringkasan. Kenapa Umar ni pia? Khalifah yang kedua. Dan juga Umar ibn Khattab, dia kalau kita tengok di segi hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dia jalan dengan Nabi SAW, pegang tangan dengan Nabi. Nabi jalan, Nabi pegang tangan Umar.
Nak atau Nabi kasih kepada sahabat dia. Wa huwa akhidhun bi yadihi, pegang tangan Umar ibn Khattab. Maka Umar lihat bahawa Nabi ni pegang tangan dia serak. Dia kata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Hai Rasulullah, kamu adalah orang yang aku sangat cinta daripada segala, melainkan daripada tubuh aku sendiri. Utan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam แท้จริงแล้วท่านคือคนที่ฉันรักมากที่สุดรักมากกว่าสิ่งอื่นใดยกเว้นตัวฉันเอง Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La ya Umar." Belum lagi, bukan ya Umar. Walladhi nafsi biyadi, aku sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana nyawa aku duduk di sisi Allah, duduk di tangan Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Sehingga aku ni sangat cinta kepada kamu, hai Umar ibn Khattab, lebih daripada kamu cinta ataupun kasih ataupun sayang kepada diri kamu sendiri lagi. Selepas itu Umar kata, "Wallahi al-an ya Rasulullah, demi Allah sekarang, la anta ahabba ilayya min nafsi." Sekarang lah aku sangat cinta kepada kamu ya Rasulullah lebih daripada tubuh aku sendiri lagi. Itu Umar ibn Khattab. Satu kali dia kata kepada Fatimah binti Rasulullah. Umar kata kepada anak tina Nabi, iaitu Fatimah, isteri kepada Ali bin Abi Talib. Dia kata bala mana, "Ma min ahadin, wallahi ma min ahadin ahabba ilaina min abika." Hadis riwayat oleh Al-Imam Bukhari. Hai Fatimah, aku sumpah dengan Tuhan, tidak ada satu orang yang aku kasih sangat lebih daripada bapa kamu. Iaitu bapa kamu, Nabi, iaitu Rasulullah SAW ni sangat cinta kepada aku. Binti Ying Samrat Chan, Umar kata kepada Fatimah binti Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab, dia mati dengan keadaan dahsyat. Dia mati syahid. Pada waktu subuh hari Arbi'a, hari Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah, dia keluar daripada rumah dia untuk nak pergi solat subuh bersama dengan sahabat-sahabat dia untuk jadi imam, pimpin mereka bersolat subuh. Maka tatkala dia takbir, dia bersolat dengan solat rakaat yang pertama, maka datang pengganas, datang satu syaitan yang namanya Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang Yahudi masuk mari bunuh Umar ibn Khattab. Bunuh dengan hak tikai Umar. Setengah riwayat kata tiga tepak tikai, setengah riwayat kata ne tepak tikai. Salah satunya di bawah pusat dia, sampai ke Umar tak boleh gerak. Dengan sebab racunnya campur ada dalam tu, maka Umar mati pada waktu dia bersolat subuh secara jemaah sama dengan sahabat dia radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab. Itu Umar ibn Khattab, dia mati syahid. Sahabat yang hebat, maka Allah Ta'ala dia ni dapat mati syahid. InsyaAllah kita berdoa kepada kita, mudah-mudahan kita sungguh buat ibadat, kita akan bangkit bersama dengan as-siddiqin wa syuhada, sama dengan orang yang benar, wa syuhada, orang yang mati syahid, sama ada dalam perang, sama ada dalam ibadat. Amin ya rabbal alamin. Dalam bidah hadis Umar ibn Khattab, dia riwayat hadis Nabi. Dia kalau kita tengok tu, dia duduk dengan Nabi semua. Duduk dengan Nabi, selepas Nabi mati pun dia duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq, anak dia pun Abdullah ibn Umar. Anak dia hafal hadis banyak lebih dari dia lagi. Kalau kita fikir ni, Umar adalah sahabat yang hafal hadis daripada Rasulullah banyaklah. Tetapi bilangan yang ulama bilang, sekadar takriban orang doi peramal tu 539 hadis saja. Umar dia orang dengan hadis, caktan Nabi sallallahu alaihi wasallam harai sansipkan hadis. Dalam Sahihul Bukhari dan juga Muslim, kedua-dua ini hadis yang riwayat oleh dua-dua orang imam 26 sahaja. Dan juga yang hadis yang Bukhari saja riwayat 34 hadis, dan juga hadis yang riwayat
oleh Imam Muslim saja, tidak campur dengan Imam Al-Bukhari, hanya 21 hadis saja. Ini Umar ibn Khattab. Walaupun 539 hadis yang dia hafal daripada Rasulullah dan juga sampai kepada kita sekarang, tetapi dengan jasa Umar ibn Khattab, yang dia tolong, dia jasa dia yang dia usaha untuk umat Islam. Salah satunya iaitu dialah orang yang membuka negeri Palestin yang sedang berada masalah sekarang yang kita dengar ni. Umar ibn Khattab, orang yang buka selepas Nabi wafat, radhiyallahu anhu. Kita berdoa kepada dia, insya-Allah mudah-mudahan kita akan bangkit bersama dengan as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini riwayat daripada Umar. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau kita tengok, sami'tu, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjuk bahawasa Umar tidak dengar hadis ini melainkan daripada Nabi seterus. Tak ada yang ambil daripada Abu Bakar ambil daripada Nabi, tak. Tetapi Umar sendirilah yang dengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Yang mana hadis ini Al-Imam Syafi'i kata, hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis buat ni เป็น1 ส่วน 3 ของความรู้ทั้งหมดในอิสลาม 1/3 dalam ilmu semua yang berada di dalam agama Islam. Nawawi atau pentingnya hadis ini dalam agama Islam, kita akan tahu selepas ni bagaimana dia adalah thuluthul ilm, 1/3 dalam segala ilmu di dalam agama Islam. Maka Al-Imam Syafi'i kata hadzal hadis thuluthul ilm. Dan juga Al-Imam Abdul Rahman ibn Mahdi. Abdul Rahman ibn Mahdi salah satu tokoh hadis yang hebat juga, yang mana dia mati pada tahun 198 Hijrah. Dia kata, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadithi al-a'malu bin niyat. Sesiapa yang dia nak tulis satu kitab, walaupun kitab mana-mana dia nak tulis ni, maka haraplah dia mula kitab dia ni dengan hadis ini. Dengan hadis innamal a'malu binniyat. Di antara ulama yang bubuh hadis ni sebagai hadis yang pertama dalam kitab mereka, iaitu Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari, kitab dia adalah kitab yang hebat, kitab yang ulama kata asahhul kutub ba'da kitabillah. Sebagai kitab yang sangat sahih sekali, เป็นหนังสือ hadis ที่มีความถูกต้องมากที่สุดรองจากคัมภีร์อัลกุรอาน. Al-Imam Bukhari mula kitab dia Sahihul Bukhari dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kita tengok, nak tunjuk Imam Bukhari nak ayat kepada kita bahawasa setiap amalan mesti kita mula dengan niat kita. Sama ada kita nak tulis kitab, sama ada kita nak buat ibadat, sama kita nak buat satu perkara yang kita nak buat, harap kita niat lillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kerana Allah, maka kerja yang kita buat itu akan jadi haba'an manthura, akan jadi fun yang tidak ada berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billahi min dzalik. Itu Al-Imam Bukhari mula kitab dia as-sahih dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nak tunjuk kata niat sangat penting setiap amalan yang kita nak buat. Di antara dia juga iaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi dia tulis kitab Umdatul Ahkam. Kitab hadis juga salah satu hadis dia mula dengan hadis ini juga. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, dalam Arba'in Nawawi yang kita baca sekarang ni, dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat juga. Ini nak tunjuk kata bahawa hadis ini sangat penting. Untuk nak panggil kata nak peringatan kepada kita. Apabila kita nak tulis kitab, satu kitab, kita bubuh hadis ni dulu untuk nak peringatan kepada kita bahawa kita nak tulis kitab ini bukan nak kata kita ada ilmu, bukan hanya nak jual untuk beli duit yang banyak, tetapi kita nak tulis kitab ini kerana Allah, kerana nak manusia dapat faedah daripada kitab-kitab yang kita tulis. Sama juga yang perbuatan yang lain kita nak buat. Perbuatan yang kita nak buat, kita akan dengar insya-Allah. Maka Imam Ahmad kata juga, Al-Imam Ahmad bin Hanbal
yang mana Imam Ahmad ni mati pada tahun 241. Dia kata usulul Islam ala thalathati ahadith. Usul Islam ataupun raktan, usul-usul yang penting dalam agama Islam ni tergantung dengan 3 hadis. Raktan หรือแก่นแท้ของศาสนาอิสลามเนี่ยขึ้นอยู่กับ3 hadis จากฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดิษแรกอินนัมัลอามาลุบินนิยาตฮะดิษการงานขึ้นอยู่กับการเจตนา amalan bergantung dengan niat, iaitu hadis Umar yang kita baca sekarang. Yang kedua iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah yang Aisyah kata, yang Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amalan, satu amalan yang mana amalan itu bukan daripada syariat kami, bukan daripada perbuatan kami, bukan daripada kerja-kerja Islam, maka amalan itu akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, al-halalu bayyin. Hadis Nu'man ibn Bashir yang kita akan nak baca. Yang semua dua-dua 3 hadis ini berada dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang kita akan nak baca. Hadis yang ketiga iaitu al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Yang mana Nabi Raya kata benda yang haram, benda yang halal itu cerak, nyata. Dan juga benda yang haram cerak, nyata juga. Dan juga di antara dua-dua itu orang panggil itu benda syubhat. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Kita akan baca, akan jumpa dengan hadis-hadis ini dalam kitab ini seterusnya insya-Allah. Ya, Nawawi kata agama Islam tergantung dengan 3 hadis. Yang pertama hadis niat. Yang mana hadis niat ini iaitu berada di hati kita. Adalah kerja ataupun amalan hati kita. Amalan hati iaitu satu-satu amalan yang kita tidak boleh nak lihat. Itu kita kena ikhlas, kena niat kerana Allah SWT saja. Tetapi hadis yang kedua iaitu perbuatan yang kena betul dengan sunnah Nabi, iaitu perbuatan yang zahir yang kita nampak. Hadis pertama orang panggil itu sama dengan perkataan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kata tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Maka kita pasti kena ikhlas setiap amalan yang kita buat. Yang kedua, kita kata syahadah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pastilah kita kena buat amalan kita itu sama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat inilah yang mana Allah Ta'ala akan terima salah satu amalan yang dibuatkan, yang dikerjakan oleh hamba dia. Dan juga hadis yang ketiga iaitu al-halal. Benda yang haram, benda yang lain, yang biasa saja, yang kita jumpa dalam masyarakat, dalam hidup kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah hadis yang mengenai dengan niat. Hadis ini yang kita telah dengar adalah hadis yang penting. Hadis yang penting yang mana kita hidup dalam dunia ini iaitu untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadat, perbuatan kita yang kita buat mesti kena ada niat. Kalau kita niat kerana Allah, kita akan dapat ganjaran yang baik. Apabila kita niat tidak berikhlas kepada Allah SWT, maka wal'iyadzubillahi min dhalik. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu seperti mana dia niat. Seperti mana dia niat. Niat, ulama kata kepentingan niat ini satunya untuk nak berbeza di antara ibadat dan juga dengan adat. Satu orang seperti dia makan nasi. Makan nasi dia adalah salah satu adat biasa yang kita buat semua. Setiap orang ni makan nasi. Tetapi makan nasi inilah yang mana kita akan nak dapat ganjaran daripada Allah SWT duduk dengan niat. Satu orang makan nasi untuk nak kenyai perut, untuk nak rasa sedap saja. Tetapi satu orang dia makan nasi untuk nak gagah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjaran yang dapat tak sama dua orang ni. Itu untuk nak beza ibadat dengan adat. Orang panggil tak, ulama kata ibadatu ahli al-ghaflah adah,
wa 'adatu ahli al-yaqidhah ibadah. Nah, ibadat bagi orang yang cedera. Orang yang cedera, orang yang tak ada ilmu, ibadat dia ni serupa dengan adat biasa, tak boleh pahala gapo sekabut. Tetapi adat kejawab macam hak biasa saja, mandi, makan nasi, tidur, pakai baju. Bagi orang yang ada ilmu, ahli yaqidhah, orang yang cergah, orang yang ada ilmu, orang yang faham hadis ni, adat dia itu adalah ibadah bagi dia. Dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang lah, hujan. Hujan, setengah orang keluar daripada rumah dia untuk nak pergi main hujan, untuk nak pergi senuk-senang saja dengan air hujan. Tetapi satu orang tubik pergi nak pergi jumpa dengan hujan kerana untuk nak turut sunnah Nabi SAW. Satu kali Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulama ataupun tokoh besar di negeri Saudi, yang mana dia telah wafat pada tahun 1421, dia sedang duk ngajar anak murid dia dalam masjid. Tatkala turun hujan daripada langit, maka dia royak kepada anak murid dia, kamu terus keluar daripada masjid untuk nak pergi tadah air hujan, sapuh dan juga sapuh kepada tubuh dia turut sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, kerana Saudi, negeri Arab yang lain, negeri panas, dia tak jumpa hujan seperti negeri kita. Mereka jumpa hujan hanya satu ataupun dua kali saja pada satu tahun. Tetapi kita dapat hujan semua, maka kita ambil peluang inilah. Tak pasti kita kena keluar main dengan air hujan, tetapi kita keluar tadah tangan air hujan, sapu-sapu, mari sapu di tubuh kita, niat untuk nak turut sunnah Rasulullah SAW, maka insya-Allah kita akan dapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu niat untuk nak bezakan kerja kita daripada ibadat dan juga adat. Dan juga yang kedua, niat ini boleh juga dia nak beza di antara ibadat sama ibadat sendiri. Kerana satu orang yang dia maya 4 rakaat, kadang-kadang seorang ni maya 4 rakaat, dia maya zuhur. Kadang-kadang dia maya 4 rakaat ni, dia maya asar. Perbezaan dua orang ni duk di niat dia kedua-dua. Maka niat pentinglah untuk kita nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Zabid Al-Yami, seorang salafus salih, Zabid ataupun Zubair Al-Yami, salah satu salafus salih yang mana dia mati pada tahun 122, dia kata, inni la ahab an takuna li niyyatan fi kulli shay' hatta fi at-ta'ami wasyarab. Zubair Al-Yami dia kata, aku ni sangat kasih, sangat cinta untuk nak ada niat pada setiap perkara yang aku nak buat. Walaupun dalam makanan, dalam minuman aku nak niat semua kerana Allah Subhanahu taala, bukan niat untuk kenyang saja makan minum. Itu Zubair Al-Yami. Dan dia kata lagi, inwi fi kulli syai', kamu niatlah baik-baik kerana Allah pada setiap perkara yang kamu buat. Hatta khurujaka ilal kunasah, sehingga kamu nak tubik pergi tak sapah depan rumah. Kita nak ambil sapah dalam rumah kita, nak kita hauk depan rumah kita, kita kena niat. Kerana kita akan dapat pahala. Kalau kira biasa, kita tubik pergi tak sapah ni, niat biasa, tak ada niat sikit apa, pergi tak sapah. Jadi kerja biasa. Tetapi orang yang ada ilmu, orang yang cerdik, dia akan niat bahawa dia ambil sapah kita hak ni kerana dia sangat cinta kepada kebersihan. Yang mana kebersihan ini adalah syatrul iman, setengah daripada iman. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis, maka dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu perkataan yang ulama kata, an-niyatu tijaratul ulama. Niat ini adalah perniagaan bagi
ulama. Kerana apa? Kerana ulama, lebih-lebih lagi ulama bidang agama, dia faham hadis ni, dia hafal hadis ni, dia kenal hadis mengenai dengan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung dengan niat. Maka tidak ada satu kerja dalam satu hari satu malam yang dia buat, sama ada kerja itu ibadat ataupun adat, dia nak niat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak dapat pahala. Sebab dia nego dengan niat saja. Ulama ni dia nego dengan niat saja, membuatkan dia dapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga niat ini dialah akan memuliakan dan juga membesarkan satu amalan. Kadang-kadang amalan yang kita nak buat itu, amalan yang kecil saja, yang biasa saja, tetapi dia akan besar, hebat di sisi Allah SWT dengan sebab kita niat. Dan juga amalan yang kita rasanya amalan yang hebat kita buat, amalan yang sangat mulia yang kita buat, tetapi kadang-kadang dia jadi amalan yang kecil, yang biasa, yang terhina di sisi Allah SWT sahaja kerana sebab niat juga. Seperti mana Abdullah Ibn Mubarak kata. Abdullah Ibn Mubarak yang mati pada tahun 178, dia kata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusarrighuhu an-niyyah. Kadang-kadang amalan yang kecil, yang biasa saja, tetapi ni dengan sebab niat lah membuatkan amalan itu jadi amalan yang besar, amalan yang hebat. Sama juga kadang-kadang amalan yang besar, yang hebat, yang mulia, yang kita sangka bahawa amalan ini adalah amalan yang mulia, yang hebat, tetapi dia adalah amalan yang kecil, yang mana dengan sebab niat dia yang tidak baik, membawakan amalan dia itu jadi amalan yang biasa, yang terhina saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang Allah Taala firman dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan mati, jadikan hidup untuk nak test, untuk nak tesap kita, untuk nak tengok di kalangan hamba dia seorang mana yang ahsanu amala, ada amalan yang sangat baik sekali. Amalan yang kita buat ni banyak dah, tetapi Tuhan nak tengok pula amalan mana yang ahsan. Bukan hasan, tetapi ahsan, yang lebih molek, yang lebih cantik, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Fudail ibn Iyad, Al-Fudail ibn Iyad salah satu tokoh daripada salaf salih yang mati pada tahun 187, dia kata, iaitu amalan yang jadi amalan yang ahsan, dia mari tafsir ahsanu amala, iaitu amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas kepada Allah SWT sekali, dan juga amalan yang paling betul dengan sunnah Rasulullah SAW sekali. Kerana dia kata lagi, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Apabila amalan ini dia adalah amalan yang dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak betul dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, amalan itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisa lam yuqbal kadzalik. Dan apabila amalan dia ni turut sunnah Nabi, serupa dengan sunnah Nabi SAW, tetapi dia tidak ikhlas kepada Allah, maka amalan itu pun lam yuqbal juga, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Maka satu amalan yang akan diterima oleh Allah Taala pasti kena ada dua syarat yang penting, iaitu ikhlas dan juga betul dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia kata lagi, hatta yakuna sawaban khalisa, sehingga amalan dia ni kena mesti jadi amalan yang ikhlas kepada Allah sekali, dan juga kena betul. Apabila tak ada satu daripada dua ini, amalan itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas itu Nabi buat perbandingan. Dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tuhan Nabi SAW ambil tu yang iaitu kan hijrah. Tetapi ulama kata setiap perbuatan pun
boleh kita nak mari kias, nak mari wat dengan perbuatan iaitu al-hijrah yang Nabi sebut dalam hadis ini. Seperti kita senyum kepada saudara kita. Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kita senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Tetapi kalau kita senyum kepada saudara kita, tetapi kita niat bahawa senyum untuk nak dia pada kepada kita, dia lihat bahawa kita ni adalah orang yang jangak, orang yang cantik, dengan satu orang lagi yang dia senyum kerana turut hadis Nabi ni, pahala yang dia nak dapat tak sama. Kalau dia senyum kerana Allah, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia senyum kerana Allah dan juga Rasul. Dan juga apabila senyum lain daripada Allah, dia nak hanya orang yang tengok atau dia comel, dia jangak, maka yang dia nak dapat tu, dia boleh sekadar orang cum kata jangak cantik saja. Dia tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan hijrah pergi kepada Allah dan juga Rasul. Nabi sebut selepas itu untuk nak melia Allah dan juga Rasul. Tetapi siapa yang dia hijrah kepada dunia, dia nak satu perkara daripada dunia, dan juga dia hijrah pada satu tempat untuk nak dapat satu orang tina untuk dapat nak kahwin, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi Ta'ala kata fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nabi tak sebut. Nabi kata niat bina boleh baik tu, buat domain saja dalam bahasa Arab. Kerana amalan ini adalah amalan yang hina. Segala amalan perbuatan kita yang tidak ikhlas kepada Allah, amalan itu adalah amalan yang hina di sisi Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, segala amalan yang kita nak lihat bahawa dia adalah amalan yang betul ke, amalan yang baik ke, amalan yang rusak ke, duduk di niat dia. Duduk di niat dia. Kalau dia niat molek, amalan itu pun jadi amalan yang baik. Kalau tak molek pun jadi amalan dia tu jadi amalan yang rusak, amalan timaidi. Sama juga dalam jihad, sama juga dalam kita buat haji, sama juga dalam ibadat ataupun perbuatan yang lain. Satu kali orang Arabi, orang Arab Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hey Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Satu orang lelaki dia jihad, dia berperang dalam satu peperangan untuk nak dapatnya habuan ataupun celesek ataupun harta yang dapat daripada orang-orang kafir saja. Dan juga satu orang lelaki dia yuqatil lidzikri, dia berjihad kerana nak orang sebut puji dia bahawa dia adalah orang yang sangat waning syaja'ah. Dan juga lelaki yang ketiga, dia jihad liyura makanuhu, untuk nak orang tengok atau dia ni orang yang hebat. Faman fi sabilillah. Orang Arab Badawi itu tanya Rasulullah, seorang mana? Yang mana dia jihad ni? Fi sabilillah. Kerana Allah sungguh. Ikhlas sungguh kerana Allah. Nabi SAW jawab kata, "Faman qatala litakunu kalimatullahil ulya, fahuwa fi sabilillah." Siapa yang dia jihad untuk nak meninggikan, untuk nak akadkan agama Allah tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka jihad dia itu adalah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu kali Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi SAW caipap kepada kita bahawa hari kiamat nanti akan ada 3 golongan yang mereka akan dihisab, dikira, dan juga akan dilepas heret masuk neraka sebelum daripada orang-orang yang lain lagi. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia, "Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida." Sesungguhnya
orang yang paling awal-awal dihisab, dikira pada hari kiamat nanti, iaitu rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka lelaki ini, malaikat akan datang dia, bawa dia mari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, fa'arafaha, maka malaikat royak kepada dia, muat salah gapo? Fa'arafaha, maka dia tahu kata dia buat salah gapo. Dia boleh warning, ke warning kepada dia untuk dapat nak perang, maka dia pergi guna warning dia tu untuk perang dalam agama Islam. Maka dia tahu kata Tuhan dia. Maka Tuhan tanya, fama amilta fiha, nikmat ini, warning yang Tuhan kepadamu ni mengguna pada jalan mana? Maka dia kata, qataltu fika, aku jihad, aku ambil warning yang kamu beri kepada aku ni untuk berjihad pada jalan kamu, kerana kamu. Hatta ustushhidtu, sehingga aku mati syahid. Maka Allah SWT jawab, maka jawab kepada dia, kadzabta, kamu ni bohong, dusta, kecek bohong. Walakinnaka qatalta li'ay yuqala jari'un faqad qil, tetapi kamu jihad perang di dunia dulu nu untuk nak recom kata mung ni adalah orang yang syuja', jari, orang yang warning, orang yang hebat. Faqad qil, maka orang pun puji mung, orang telah puji mung. Summa umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Subhanallah. Maka diperintah untuk ambil dia ni, maka suhiba ala wajhi, heret muka dia ni lepas kepada neraka, waliyadzu billahi min dzalik. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua iaitu warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Allahu akbar. Golongan yang kedua termasuknya saya sendiri yang kena ingat, iaitu orang yang ngaji agama dan juga orang yang ngajar agama. Wa qara al-Quran, jadi orang yang suara sedap baca Quran. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha. Mari Tuhan royak dia dak. Tuhan wimu ni dapat ilmu yang banyak, boleh ngajar orang, suara yang comel, boleh baca Quran. Maka kamu buat gapo dengan nikmat yang aku beri kepada kamu? Maka dia kata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku ngaji cari ilmu dan juga hajar ilmu ini kepada orang kerana-Mu ya Allah. Dan juga aku baca Quran ni kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana orang, untuk orang nak dengar dak, bukan. Maka Allah kata, kadzabta, membohong, dusta, kecek bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu 'alim. Untuk orang kata-katamu ni orang alim, orang ada ilmu. Waliyadzu billahi min dzalik. Hei orang-orang yang ada ilmu, hei orang-orang yang ngaji agama, pesan kepada saya sendiri dan juga sedang pendengar semua, kita kena jaga, kena niat, kena cek ikhlas kita. Ramai di kalangan pemuda kita hari ni ngaji cari ilmu, ngaji sebentar saja, tetapi akak diri sebagai jadi tok guru, kata kepada orang lain, kata kau itu salah, kata kau ini salah, waliyadzubillah min dzalik. Itu nak tunjuk kata dia ni bukan cari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan kata membohong, summa umira bihi fasubiha ala wajhi fa ulqiya finnar. Heret kepala dia lepas masuk dalam neraka pula. Golongan yang kedua, waliyadzubillah min dzalik. Dan juga golongan yang tiga, wa rajulan wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Satu orang tu hawi rezeki yang banyak kepada dia. Banyak kepada dia rezeki yang banyak, maka buat dia ni royak dia. Nikmat yang Allah beri kepada dia ni dari segi rezeki. Tuhan tanya, fama amilta fiha, membuat gapo atik duit-duit yang banyak, harta-harta yang banyak. Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Hei Allah, tidak ada jalan mana yang kamu suka nak wiku infak, zakah pada jalan kamu ni, melainkan aku infak kerana kamu ya Allah. Maka Tuhan kata, kadzabta, membohong, walakinnaka fa'alta liyuqal jawadun. Membuat sedekah harta yang banyakmu ni bukan kerana aku, tetapi kerana nak orang kata mu ni cari support, cari di orang baik, hati molek.
bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka heret kepala dia lepak masuk dalam neraka, waliyadzubillahi min dalik. Ini adalah golongan yang Allah Taala royak melalui Nabi Muhammad SAW kepada kita, al-wa'idus syadid. Balasan yang sangat dahsyat bagi orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala ibadat. Dalam segala bid'ah ibadat dan juga ada ataupun benda-benda yang lain kita tidak ikhlas kepada Allah Taala. Maka balasan yang kita dapat sangat dahsyat. Maka kita mintalah berjauh daripada niat yang buruk ini. Niat yang tidak molek ini, mudah-mudahan segala amalan yang kita buat akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu kerja yang kita nak tengok kata ikhlas tak ikhlas ni, ada banyak gambar. Satunya, kadang-kadang kita buat satu amalan ni, salah setengah golongan dia buat satu amalan ni, sepenuh amalan dia, sepenuh niat dia ni, dia niat tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal sampai akhir, seperti orang-orang munafikin. Seperti orang munafik, dia tidak biasa niat ikhlas kepada Allah Taala, walaupun winati dia tidak ikhlas kepada Allah SWT. Maka orang beriman, dia yakin bahawa amalan seperti golongan ini tak akan diterima oleh Ta'ala, akan batal. Memuka memi period dai bagi mereka. Maka mereka akan dapat juga al-maq. Orang mengata kuam kod kriu. Dan juga berlungtut cak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini golongan yang mereka tidak ikhlas dulu lah. Yang 100% dia tidak ikhlas. Dia maya. Orang munafikin, orang syiah, dia maya tapi tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga amalan yang kedua, kadang-kadang dia amalan-amalan yang dia buat itu dia kerana Allah tak. Dan juga dia capur niat. Dia capur dengan riak sikit. Duk maya malam-malam, mari riak kerana orang lain. Maka kalau satu amalan ini, amalan yang capur ikhlas kata dan juga riak kata, tidak ikhlas kata, kalau amalan itu kita mulakan dia dengan tidak ikhlas, amalan itu batas dulu dah. Tetapi apabila kita mula niat kita dengan ikhlas, siapa tengah-tengah jalan, mari riak dan juga baki pula, amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat Allah Taala akan kata, ana aghna syuraka 'an syirki. Akulah orang yang paling kaya sekali daripada semua perkara yang kamu ambil buat syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikah. Siapa yang buat satu amalan bersyirik kepada aku, hari kiamat aku akan tinggal dia dan juga akan tinggal syirik dia. Tinggal amalan dia, tinggal syirik dia. Tak ambil dulu lah, tak terima dulu lah. Subhanallah, subhanallah. Dan juga pada hari kiamat akan datang satu suara, yang akan suara itu akan naik, kata man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyutlub sawabahu min 'indi ghairillah. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hari kiamat akan naung satu suara kata, siapa yang buat amalan yang syirik kepada Allah Taala, maka hari ni kamu gimik pahala daripada orang yang kamu syirik ataupun benda yang kamu syirik lah. Jangan ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah sangat dahsyat. Sangat dahsyat mengenai dengan apabila kita tidak berikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara gambaran as-salafus salih, orang yang jauh pada masa dulu, dari amalan mereka yang ikhlas tinggi kepada Allah SWT, di antaranya salah satu cucu ataupun cicit bagi Ali bin Abi Talib yang dikenalkan Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib, yang mana dia mati pada tahun 95. Sebutkan cerita ini oleh Al-Imam Al-Zahabi yang mati pada tahun 748 dalam kitab dia Siyaru A'lamin Nubala. Al-Imam Al-Zahabi kata, satu kali Zainul Abidin pada biasanya dia
ada satu cantung, satu guni, yang mana guni itu himpunkan makanan-makanan, sama ada roti dan juga makanan yang lain, himpun dalam guni, dalam cantung itu, untuk masa malam dia nak keliling di dalam Madinah Rasulullah SAW, dalam kawasan Madinah, untuk lihat rumah mana yang susah, yang miskin, dia nak ambil makanan ini, dia letak di depan rumah. Setiap rumah yang susah. Maka sampai kepada waktu yang dia mati, di kalangan sahabat yang mani mayat dia, lihat kepada belakang dia ni ada bekas-bekas yang dia pikul benda yang berat. Kerana Zainul Abidin tiap hari, tiap malam, dia pikul guni untuk nak ambil makanan ni, dibagi kepada orang miskin, fakir miskin. Maka orang yang mani mayat tahu bahawa ini adalah Zainul Abidin pikul barang yang berat. Kena pikul barang yang berat. Tapi orang yang mani dia ni songsai, kata, sebab apa Zainul Abidin Ali bin Husain Ibn Ali bin Abi Talib kata ni, dia tak pakai khadir, tak pakai kunrab cai untuk nak akik barang-barang yang berat. Maka selepas daripada tanah dia, rumah, ratus-ratus rumah orang fakir miskin yang biasa dapat makanan daripada Zainul Abidin, maka selepas dia tanah, masuk kubur, makanan terputus daripada mereka. Maka orang fakir miskin dalam kawasan Madinah tahu pada hari itu bahawa seorang yang letak makanan di depan rumah mereka setiap malam adalah Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib yang mati pada tahun 95 Al-Hijrah. Ini nak tunjuk bahawa ikhlas Zainul Abidin. Dia nak pakai khadan, nak pakai tolong orang tolong boleh, tetapi dia tidak nak kepada orang tolong dia, hanya untuk nak ikhlas amalan dia ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Muhammad ibn Aslam At-Tusi, dia adalah salah satu tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mana dia mati pada tahun 242. Satu orang lelaki cerita ini, dia cerita kisah ini, bahawa dia duduk sama, bersaing dengan Muhammad bin Aslam At-Tusi. Dia bersaing dengan Muhammad bin Aslam At-Tusi ni sebanyak 20 tahun. Lam arahu yusalli haitsu arahu an-nas bi rak'atain min at-tatawwu fi makan yarahu an-nas. Dia kata 20 tahun aku saing dengan Muhammad bin Aslam At-Tusi yang mati pada tahun 242 ini Hijrah. Aku tak biasa lihat dia semaya walaupun 2 rakaat. Yang mana 2 rakaat ini orang lain dapat nak lihat. Orang nampak ni. Melekeh solat Jumaat saja. Maya Jumaat saja yang orang nampak kata dia maya 2 rakaat. Selain daripada Jumaat, kami tak biasa lihat dia semaya. Dan juga dia kata satu kali dia sumpah kerana Allah SWT, "Lau qadartu an atatawwa'a haitsu la yarani malakayya la fa'altu khaufan min ar-riya." Muhammad bin Aslam At-Tusi dia kata, kalau aku ada kuasa nak buat satu amalan yang sunat selain daripada fardu 5 waktu maya di masjid yang orang dapat nak lihat dia, amalan sunat yang lain yang manusia tak akan boleh dapat, dia kata kalau aku boleh buat amalan sunat sehingga bukan manusia sahaja yang tidak kuasa nak lihat, siapakah malaikat 2 belah aku tak kuasa nak lihat, la fa'altu, aku pun akan nak buat kerana khaufan minar riya, aku takut daripada riya, aku takut ikhlas aku ni hilang daripada aku. Subhanallah, ini tabi'in, ini contoh kepada kita. Salah satu lagi Abdullah ibn al-Mubarak yang mati pada tahun 198. Abdullah ibn al-Mubarak adalah tokoh hadis yang hebat. Orang yang saing dengan Abdullah, dalam satu perangai yang mana Abdullah ni dia bukan ulama saja, dia adalah mujahid, orang yang jihad pada jalan Allah. Dia perang dengan orang-orang Rom, orang Roman pada zaman dia. Muhammad bin A'yun, yang mana Muhammad bin A'yun ini dia bermusafir, duduk sama dengan Abdullah ibn al-Mubarak. Dia kata satu malam, aku lihat Abdullah ibn al-Mubarak ni duduk rehat pada satu tempat. Tetekala dia ni, kita taruh pedai dia, tidur secara cepat.
Dah sampai tengah malam, baru masuk waktu malam saja, dia kita taruh benda tidur. Tetapi Muhammad bin Ayun dia tahu dah, kata Abdullah bin Mubarak ni tipu saja pergi tidur. Kerana Abdullah pergi tidur, untuk nak Muhammad bin Ayun lihat kata Abdullah tidur, maka dia pun boleh pergi tidur atik. Maka Muhammad bin Ayun pergi tidur. Tetapi Muhammad bin Ayun pun tidak tidur juga, pergi tidur waktu tidur saja. Maka selepas daripada Abdullah bin Mubarak lihat Muhammad bin Ayun telah tidur, tak belakang diri, Abdullah bangun, maka dia solat tahajud pada waktu itu sampai kepada waktu subuh. Maka masuk waktu subuh, Abdullah gerak Muhammad bin Ayun. Semasa Abdullah maya tahajud, Muhammad bin Ayun pun lihat, tengok bahawa sangat panjangnya Abdullah bin Mubarak maya malam. Maka Abdullah gerak dia kata, aku tak tidur kali, aku lihat, hei Abdullah, bahawa malam ni maya tahajud sampai korang. Maka sampai daripada hari itu, Abdullah tak tengok, tak kecek dengan Muhammad bin Ayun kerana marah Muhammad Ayun tipu dia untuk tengok ibadat dia. Abdullah bin Mubarak tak suka orang klaim tampil non ataupun klaim untuk nak tahu, untuk nak serve, untuk nak tengok ibadat dia. Dia tak suka orang tengok. Itu nak tunjuk bahawa ikhlas Abdullah ibn Mubarak. Kisah yang terakhir yang kita nak kecek, sebagai terakhir kepada sedang pendengar, satu orang yang tersebar dalam Facebook beberapa hari saya tengok, satu orang Syah Libya, orang Libya, negeri Libya, namanya Faraj Al-Uraibi. Dia buat kerja satu kedai obat. Dia ni sebagai cashier, orang kira duit lah, orang bayar duit, cashier tempat bayar duit. Satu kali ada orang tua, Tina, orang tua lah, sangat tua benar, mari beli obat. Selepas ambil obat daripada Bama, dia bayar duit kepada Faraj Al-Uraibi seorang ni lah. Maka orang tua itu tanya, Faraj kata apa kok? Faraj kata 20 dinar saja. Maka yai Kunan kau bayar kepada Faraj 20 dinar. Yai seorang tu pun, orang tua itu sepanjang tahun dia mari beli obat, bayar dengan Faraj. Tetapi satu hari orang tua itu mari beli obat dan juga pergi bayar duit, lihat kepada orang yang tepat bayar duit itu, tukar orang, bukan Faraj yang biasa yang dia bayar duit. Maka orang tua itu tak tanyalah Faraj pergi ke mana, dia selalu bayar duit 20 dinar. Maka orang yang ambil duit, orang yang jaga duit, pak bayar tu orang yang baru, lihat, hei mak, hei orang tua, bukan 20 dinar, obat yang kamu beli ni 200 dinar. Maka orang tua tu kata, bagaimana 200 dinar? Bahkan 3 tahun yang lepas, tiap tahun, tiap kali yang kami mari beli, yang aku mari beli, aku bayar tiap kali hanya 20 dinar sahaja. Maka orang tua tu tanya kepada orang ambil duit, orang pak bayar duit yang baru itu, Faraj sila kat mana? Maka orang itu kata, Faraj ini, dia mati. Dia masuk berjihad, mati dalam negeri dia. Dia mati syahid. Maka orang yang jaga duit orang yang baru sama juga Obama tuai kedai obat ini rasa pelik. Pen-pedan yang rai boleh jadi balas mana. Jadi 3 tahun orang tua beli obat bayar tiap kali hanya 20 dinar. Maka pergi cek tengok, tahu bahawa setiap kali yang mak bayar duit 20 dinar ni 180 dinar, orang yang bayar iaitu adalah Faraj. Dia bayar ganti kepada mak setiap kali. Ada bin cek yang boleh kita cek kata, Faraj yang mak bayar 20 dinar saja, obat sebenarnya 200, mak bayar 20, tapi orang yang bayar tambah untuk cukup iaitu Faraj, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Kita berdoa kepada dia dapat syahid dan juga dapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Maka hari ini cukup sekadar inilah mengenai dengan hadis yang pertama, yang kita akan dapat faedah yang banyak sikit. Maka apa yang silap salah itu daripada kejahilan saya sendiri, apa yang betul daripada Allah Subhanahu taala dan juga Rasulnya. Maka cukup sekadar inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ranjau perjalanan
dipenuhi aneka syabaran, segala una dan duri pasti kita tempuhi. Siang dan